Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan faraid dan 5 salah faham berkenaan dengan faraid. 5 salah faham biasalah. Jadi hari ini biasanya orang dah tahu dah tentang faraid ni kan. Banyak benda orang katalah faraid ni pembahagian yang berlaku bila berlakunya kematian. Cukuplah kita tahu macam tu. Tapi lebih mudah kalau kita tak fokus kepada salah faham berkenaan dengan faraid tu. Apa salah fahamnya tuan-tuan dan puan? Pertama sekali, salah fahamnya adalah ramai orang anggap yang menerima faraid itulah ahli keluarga. Dan biasa orang anggap semua ahli keluarga. Ini ada saya sebut dah beberapa kali sebelum ni dan saya selalu sebut. Gunakan sahaja secara mudah aplikasi iFaraid untuk kita tahu siapa sebenarnya yang layak menerima harta faraid itu. Tak boleh teka-teka. Guna saja aplikasi itu. Saya ada buat video macam mana nak guna aplikasi itu. Guna saja aplikasi itu secara asas dan kemudian bolehlah minta nasihat daripada ustaz contohnya ataupun peguam bagaimana pembahagian yang selayaknya. Jangan teka-teka. Baik tuan-tuan dan puan, itu yang pertama. Maknanya orang salah faham berkenaan dengan pembahagian harta tu siapa yang layak. Kena tengok. Yang kedua tuan-tuan dan puan, salah faham yang biasa berlaku juga adalah berkenaan dengan faraid ni automatik. Memang faraid ni automatik, hukumnya automatik, tetapi penerimaan faraid itu tidak automatik. Itu ramai salah faham. Ramai orang ingat bila dia tak ada dekat dunia ni ataupun ahli keluarga dia tak ada, ayah dia ke ibu dan sebagainya tak ada, harta tu terus turun secara faraid kepada dia. Hukumnya faraid, siapa yang layak menerima itu pun automatik juga melalui faraid, tetapi pengurusannya tidak automatik. Itu kita kena tahu. Pengurusannya tidak automatik. Kita kena uruskan faraid itu, barulah hartanya mengalir. Sebab itu ada harta beku. Sebab pengurusannya tidak automatik. Dia melibatkan mahkamah syariah untuk perintah faraid. Dia melibatkan, contohnya kalau tanah, dia ada pejabat tanah, melibatkan pejabat tanah. Kalau kita buat akaun contohnya KWSP kita dan tidak ada penama di situ pun dia perlu melibatkan juga proses-prosesnya. Dan proses-proses ini tidak cepat tuan-tuan dan puan. Minimum dalam 6 bulan. Biasanya bertahunlah makan. Apalagi kalau proses tu melibatkan harta yang besar lah. Dan tempat yang kita pergi pun tak sama. Kalau harta kurang 2 juta di mana, lepas 2 juta, lebih dari 2 juta macam mana. Itu kita kena tahu. Dan kita tak boleh anggap bahawa kesalahan kedua yang kita anggap dalam faraid inilah pengurusan faraid tu aku tak ada, nanti automatik je lah, berlaku je lah. Nanti kalau ahli keluarga aku tak ada, aku pejam buka mata, adalah tu orang hantar harta aku. Tidak, kita kena uruskan faraid itu. Dia hukumnya automatik tetapi pengurusannya tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, dalam berkenaan dengan pembahagian harta faraid itu, pembahagiannya itu macam mana? Pembahagian itu memang ada nombor-nombor dah, tetapi adakah boleh diubah? Jawapannya ya, sebenarnya kita boleh ubah, tetapi dengan syarat persetujuan semua ahli waris. Siapa ahli waris tu? Adalah orang yang layak lah. Orang yang layak tu setuju, semua kita kumpulkan, semua orang yang layak terima itu setuju, barulah boleh ubah nombornya, berapa pembahagian tu. Kalau ada yang tak setuju, tak boleh lah. Pada masa sama, orang yang boleh beri persetujuan atau tak setuju itu adalah orang yang layak menerima harta. Bukan semata-mata dia sanak saudara, tak. Tetapi orang yang layak menerima harta itu. Itu juga kita kena tengok jugalah. Itu kesalahan ketiga yang selalu berlaku dalam pemahaman berkenaan dengan faraid ni tuan-tuan dan puan. Yang keempat tuan-tuan dan puan adalah orang kadang-kadang anggap faraid itu melibatkan harta ringgit sahaja, wang ringgit sahaja. Maksudnya yang di faraid itu wang ringgit. Orang lupa berkenaan dengan harta fizikal. Contohnya rumah, contohnya kereta. Apa sahaja harta yang ditinggalkan, dia tertakluk kepada faraid, kecuali semua ahli waris yang menerima harta tu bersetuju untuk beri kepada orang tu. Sebab tu timbul isu nanti rumah tu pasangan ditinggalkan tak boleh duduk, kereta tak boleh guna. Sebab apa? Sebab rumah dan juga kereta itu telah tertakluk kepada hukum faraid. Apalagi kalau kereta dan rumah itu hanyalah dibayar oleh seorang saja, jadi lebih susahlah untuk dia pasangan tu nak ambil, kecuali ahli keluarganya setujulah, yang meninggal dunia itu setuju. Jadi yang ditinggalkan ini hanya dapat sebahagian sahaja, kecuali orang lain memang nak bagi bahagian-bahagian mereka untuk
harta itu kepada orang itu, tuan-tuan dan puan. Itu kena tengok juga berkenaan hal tu. Bukan semata-mata harta RM1 saja. Baik, dan akhir sekali, kita fokus 5 sajalah. Yang salah faham yang selalu berlaku berkenaan faraid adalah berkenaan dengan dapat je harta terus faraid. Tidak, ada saya sentuh dah sebelum ni. Pertama sekali, dapat harta perlu dahulu dilunaskan berkenaan dengan pengebumian orang yang pergi tu. Kemudian kena langsaikan dulu hutang dia. Ketiga, kena tengok juga harta sepencarian. Keempat, ditengok bahagian berkenaan dengan wasiat dan juga hibah daripada harta itu. Kena tengok juga. Dan kelima barulah faraid. Jadi kita jangan anggap ada harta 2 juta contohnya terus kita boleh pakai 5 juta tu, tak. Kena tunaikan dulu yang atas-atas tu. Kalau tak, nanti kita memakan hak orang lain. Dan kadang-kadang orang terlupa bab hutang. Ditolak-tolak hutang, faraid dah tak ada apa dah. Sebab hutangnya terlalu besar. Itu sebab kita kena tengok betul-betul, kena faham betul-betul berkenaan faraid ni. Bukannya dapat duit terus nak pakai. Tak semudah tu, tuan-tuan perempuan. Dan ada lagi lah beberapa kesalahan-kesalahan lain yang mana bila tak faham asas ni, berlakulah kesalahan-kesalahan lain tu. Kita tengok lain kali lah, insyaAllah. Terima kasih, tuan-tuan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.